نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa yang Allah tahu kita tak tahu. Allah tak ada yang dia tak tahu. Tak ada. Kita banyak tak tahu. Dan yang kita tahu pun tak tahu betul ke tidak. Kenapa begitu? Sebab kita terhad. Penglihatan terhad. Pendengaran terhad. Pendek. Kita boleh tengok benda satu jarak betul. Jauh sikit je dah tak nampak. Benda bukan tak ada benda tu tak nampak. Kuman-kuman ni tak nampak pun kita tak ada elektron mikroskop. Ada lagi kecil tak tahu. Mana kita tahu? Ada lagi virus. Jadi kita tak nampak bukan dia tak ada. Tapi kita kata tak tahu, tak ada. Sebab apa kita kata tak ada? Tak nampak. Current, mana kita nampak? Banyak benda kita nampak. Dan kita percaya dia ada. Sebab apa? Kita nampak macam virus corona ni. Kita nampak. Kenapa kita percaya dia ada? Tak nampak kan? Kenapa kita percaya dia ada? Mungkin saintis tu percayalah dia ada elektron itu semua buat research. Tapi yang kita ni nak pakai mata dia. Kenapa kita percaya? Sebab dia ada kesan kan? Ada jangkitan. Ada orang tu sakit tekak. Tu tak boleh naik nafas. Susah nafas mati. Rashidi kena virus. Kita tahulah. Lepas tu dia dah mati. Mayat dia pun tak boleh dikubur. Dia dengan plastik semua tutup. Campak mayat dia. Kenapa buat begitu? Sebab kuman tu tak nampak. Kita nampak akibat dia kalau tak buat begitu. Itulah current kita nampak. Kita nampak. Kalau hari tiba-tiba lampu tak ada, kipas orang kita kata mari kita telefon TNB. Kenapa tak nampak? Tapi ada. Jadi banyak benda tak nampak. Tapi manusia pula Allah tak nampak. Allah tak ada. Mana betul? Benda ada ni, ada yang kita nampak dan ada yang kita memang tak boleh nampak. Jadi Allah tak nampak. Kenapa tak percaya Allah ni? Nak kena Allah ni, tengok dia. Macam Bani Israel cakap kat Nabi Musa, kami akan percaya kau Nabi bila kau buat kami nampak Allah. Musa pun kata ini kaum aku mau nampak kamu. Cuba aku tanya Allah ni, boleh tak aku nampak dia? Allah kata Musa kau tak ada kekuatan nak nampak aku ni. Tapi kau boleh tengok bukit. Musa tengok je, Allah baru buka lapisan pertama je, cahaya dia 70 cahaya. Bukit tu jangan rubuh, runtuh. Musa lagi pengsan. Allah SWT kata ini kaum kau ni nak tengok aku. Aku bukan suruh tengok aku, tengok kilat je. Allah bagi kilat, terus semua pengsan, unconscious. Ada yang kata mati. Allah hidupkan dia. Macam pengsan. Jadi kita tak boleh tengok Allah. Dan dekat pun Nabi Muhammad pun ada Allah tak nampak tu dah dekat kan. Jumpa Nabi, Nabi jumpa Allah dah dekat. Tapi tak ada basically cakap Nabi nampak Allah. Hanya dekat je. Kita je assumption yang dia nampak Allah. Jadi
kata Allah adalah tidak wajar. Kita ni nampak dia. Ataupun jadi oleh kerana itu Allah bercakap dengan manusia ni sama ada melalui wahyu atau ilham, atau melalui mimpi bercakap, atau melalui curtain, veil yang Allah bercakap. Tapi depan-depan tak. Musa AS bercakap dengan Allah tapi tak nampak Allah. Nabi-Nabi terima wahyu tak nampak Allah. Ada orang menerima ilham tak nampak Allah. Tidak ada wajar. Kenapa tak wajar? Sama? Tentu sama tak tahu. Jadi tidak, it is kata Allah, it is not fit. Fit mean tak wajar. Allah itu adalah Tuhan yang mencipta, memelihara, maha agung dan besar. Kedudukannya tak boleh buat dia nampakkan diri. Dia tak sesuai dengan standard dia, dengan standard kita. Jadi kita kena sedar kita ni tak ada standard untuk nampak dia. Tapi Allah SWT nanti di syurga akan nampakkan dia, tapi nampak in what form? Actual ataupun kata Nabi seumpama kamu nampak bulan sekarang. Semua orang boleh nampak. Macam tu di syurga, semua orang syurga nampak. Dan perkara paling menggembirakan orang syurga kata Allah, lebih dari segalanya, daripada semua nikmat-nikmat bidadari yang semua orang dengar ini pun dah baru dengar aja cerita. Dah mandi junub dah. Bila mana tarik jamin cerita tentang syurga, orang macam Hanzalah Rashidi akan sentiasa akan naik semangat, tak macam dalam syurga. Jadi itu semua nikmat. Ada atas lagi nikmat, iaitu Allah SWT bagi pengikhlanan bahawa aku cinta kepada kamu, orang beriman dan beramal soleh. Dan bila Allah beritahu Allah cinta tu, keseronokan, kegembiraan orang-orang syurga tak boleh dibayang. Itulah nikmat paling atas, paling tinggi. Mereka mencintai Allah. Tak pernah Allah kata aku cinta kamu. Ini di syurga Allah jawab aku cinta kamu. Adakah Yazid akan jadi orang tu? Dia tengok saya macam dia ada kat dalam. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah kita tak nampak, ada. Jadi jangan kata saya tak percaya Allah sebab saya tak nampak. Kalau apa tanda banyak kan? Tanda Allah ada, signs of Allah, tanda-tanda Allah. Tanya je siapa jadikan langit dan bumi. Orang penyembah berhala akan jawab Allah, dia kata. Dia tak nampak. Kenapa tak jawab Rashidi buat langit dan bumi? Ada orang jawab Rashidi buat langit dan bumi. Agak-agak orang paling bodoh sekalipun, siapa jadikan langit dan bumi, dia akan jawab apa ni, Tun Mahdi pun. Dia tak akan jawab. Dia akan kata Allah. Kenapa jawab Allah? Memang naluri manusia. Penyembah berhala tu, kita tanya dia, siapa jadikan langit? Dia menyembah berhala. Dia tak menyembah Allah. Namun bila ditanya dia kata Allah. Tengok. Itu dah cukup lah tanda Allah. Banyak tanda lain lagi, tapi tak nampak lah. Mata hati itu buta. Bila ditanya je boleh jawab. Kalau tak ditanya, tak. Sebab tak ada ke hati. Macam Yazid, siapa buat engkau? Ada dia boleh jawab, Samad buat saya. Dia akan cakap Allah. Walau dia tak percaya Allah buat dia, tapi dia memang tahu. Dia punya ni tahu. Dia tahu siapa bagi makan, minum kamu.
pelihara kamu. Wahai Azal. Azal akan jawab Allah. Tapi bila dia minta, dia tak minta ke Allah. Dia minta kat mak dia. Sebab apa? Daripada hati dia, dia percaya mak. Jadi bila hati ni percaya lain beri, dia perbuatan dia bersama dengan apa dah hati dia. Kalau dia hati dia Allah, tapi mulut dia boleh kata Allah. Allah pelihara, Allah jadi. Tapi dia takkan sembah Allah kalau Allah tu tak ada hati dia. Macam Yazid. Yazid tu betul ke Tuhan dia? Allah dalam hati dia. Dilihat dengan perbuatannya. Tapi perbuatan pun tak tentu juga. Kadang pura-pura punya. Munafik tu semayang lah dia. Munafikin. Tapi adakah Allah ada dalam hati dia? Jadi tak tahu juga kalau Rashidi ni semayang, dia betul sembah Allah ke sembah lain. Saya tahu. Memang dia semayang. Tapi ada tak dalam hati dia? Kalau tak ada dalam hati dia, hanya kat mulut aja. Dia sebenar bila semayang kan dia sembah Allah. Sembah lain lah. Tapi semayang lah. Itu kita tak tahu juga. Tapi dia tu mesti punya tak istiqamah punya lah. Kadang untuk dilihat orang, dia bila orang ada siang, dia malam, dia tak pergi lah. Kadang orang pergi juga sebab nak kata dia orang baik je. Niat dia. Dia bagus, orang dakwah, mana tak semayang pula. Tapi sebenarnya dia tak sembah Allah. Sebab itu dia tak ingat Allah dalam semayang. Daripada awal semayang sampai habis, ingat lain. Sebab apa? Tak ada dalam hati dia. Ke tahap yang mana dia bila semayang, boleh ingat Allah. Kata Allah, aku jadikan semayang untuk kamu ingat aku. Sufyan, bila dia semayang, kenapa dia tak ingat Allah? Betul ke dia sembah Allah ke Sufyan? Dia semayang tu semayang pada Allah kan, atau pada Tuhan lain, dia tak tahu. Allah tahu. Nanti Allah SWT kata, kau semayang tu bukan kat aku. Kau tak ingat aku pun sikit je. Jadi kita tak tahu juga. Orang semayang pun kita tak tahu dia tu sembah Allah ke sembah lain. Kalau tidak, takkan ada orang yang celaka. Celakalah orang yang semayang. Fawailul lil musallin. Orang semayang celaka tu, orang tak ingat Allah tu. Ataupun ialah bersemayang untuk dilihat orang. Maksud dilihat orang tu untuk dipuji orang. Kalau kita buat untuk dilihat orang, untuk apa dilihat? Untuk apa? Dipuji. Oh, Rashidi tu baik orang yang semayang rajin. Jadi Rashidi tu mengekalkan image tu semayang. Susah-susah apa semayang? Kang apa orang kata pula? Kenapa pula Rashidi tu tiba-tiba tak semayang pula? Oh, Rashidi tak boleh terima tu. Terus semayang. Jadi orang istiqamah tengok semayang pun tak tentu. Allah Tuhan tu. Melainkan kita dalam semayang betul-betul kita umpama menghadap Allah. Atau Allah melihat kita. Macam mana kita nak sampai pada itu? Mesti Allah ada dalam hati kita. Ke tahap yang Allah mahu, itu namanya orang beriman dan beramal saleh. Jadi bapa tuan yang mulia, banyak benda kita tak ada nampak. Kerana kita tak nampak lah, ataupun terhad kita punya nampak tu, kita ada ilmu. Sebab ilmu ni kita dengar benda tu dia cakap, atau kita nampak benda tu berlaku. Jadi oleh kerana apa kita dengar terhad, apa kita lihat terhad, tentulah apa kita tahu sangat terhad lah. Jadi kita tak boleh dikatakan maha tahu. Jadi maha tahu tu hanya untuk Allah, yang boleh tahu apa saja, yang boleh nampak semua. Nah, sekarang Allah nampak apa ada dalam hati Sufyan.
duduk kat sini yang kita tengok kan. Allah tahu tak dia duduk kat sini ke atau duduk kat tempat lain? Allah tahu, kita tahu. Kita ingat iyalah dia duduk kat sini. Rupanya dia tengah sekarang ni tempat pejabat dia. Tengah fikir tu kan. Dia tak duduk sini. Badan dekat sini, tapi roh dia tak ada. Macam tu lah. Semayang dekat sini, roh dia tak ada. Roh kat kedai. Dia semayang, roh dekat kedai. Berbual, kawan kat kedai. Tiba-tiba habis semayang. Dia kat kebun roh dia. Bukan menghadap Allah. Ya tak? Macam kat sini semayang. Roh dia tak tahu kat mana. Kadang kat Amerika. Ataupun roh dia dekat mana tak tahu. Macam Anzala. Semayang roh kat mana? Tempat lain. Dia tengah apa? Yang malangnya kalau dia yalah. Jadi itu sebab kitanya roh dan badan tak kat situ. Roh tak nampak, badan nampak. Badan kita kat sini, roh tak kat sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Sebab dia nampak semua. Dia tak, oleh kerana dia nampak semua, dia dengar semua. Orang tak cakap pun dia tahu apa dalam hati. Jadi tentulah Allah Maha Alim. Jadi apa yang dia cakap tu maha betul lah. Apa yang dia beritahu dalam Quran itu bukan boleh disangkal-sangkal lagi kebenaran dia. Kalau mau tahu yang benar tu, tak. Mestilah Allah cakap. Kalau bukan Allah cakap, Nabi cakap, yang Allah suruh dia cakap. Yang bukan Allah suruh dia cakap, itu hadis palsu. Sebab itu kita boleh ikut Allah dan ikut Rasul. Jadi bapa tuan yang mulia, Allah Maha tahu. Oleh kerana itu, kalau kita mau berada di jalan benar, kita tak boleh tak ikut Allah. Kalau kita tak ikut Allah dan Rasul, pasti kita tidak berada di jalan benar. Pasti kita tidak jadi jalan yang benar. Kita jadi jalan sesat. Sebab kita tak tahu. Macam pahaman komunis tu. Yang buat dia Karl Marx. Pahaman tu tak betul. Walau nampak betul. Komunis kata semua sama. Sama rasa, sama kaya, sama semua. Jadi orang minat lah. Oh, bagus lah. Semua sama. Sama rasa, sama ini, sama. Jadi kalau kerja dulu Cina komunis, semua sama duit gaji. Kecuali yang atas. Jadi sistem komunis sampai ambil Rusia ambil. Cina sampai sekarang. Tapi dah tukar dah. It doesn't work. Dulu kerja semua, gaji sama je. Pakaian sama je. Jadi makan sama je. Adil lah konon macam tu. Karl Marx buat. Dan untuk itu, kita tak mau ada agama. Karl Marx kata. Musuh komunis ni agama. Sebab agama ni, dia orang kata adalah candu. Komunis kan. Dia bukan manusia perlu. Dia candu, addicted. Jadi komunis semua tak mau ada agama. Rusia, China, Bulgaria, Albania, Cuba, banyak ikut pahaman komunis. India ada parti komunis dekat, menang selalu dekat Kerala. Parti komunis dekat apa ni, kuat juga dia. Dekat Bangga, dekat Bengal. Pahaman komunis tu lah. Jadi ni bukan dari Allah punya, tak betul. Berapa lama tahan? Last kerajaan komunis Rusia jatuh. Berlin Wall tu ada komunis dengan tak, jatuh. Sekarang ni yang ikut
komunis pun dah tak ikut komunis sebab dia dah ekonomi sistem kapitalis lah. Sistem komunis tak boleh beza, sama semua. Kapitalis tak ada, mengikut usaha. Jadi kerana mereka tak suka sangat kapitalis, mereka buat komunis. Jadilah dua blok di dunia ni dan perang. Korea Utara, Korea Selatan. Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Vietnam Utara komunis, Selatan kapitalis. Utara Korea komunis, Selatan kapitalis. Perang bertahun-tahun. Supaya apa? Nak mempengaruhi yang satu tu supaya ikut komunis. Jadi apa jadi? Dia akan hancur. Dia tak boleh bertahan sebab dia benda salah. Tapi tak ada siapa buat sistem Islam. Sistem dari Allah ni orang Islam tak mau buat. Orang Islam sama ada ikut komunis atau kapitalis. Malaysia ikut kapitalis. Dia ikut Allah ni. Tak ada satu negara kat dunia ni yang orang Islam ikut Quran. Tak ada. Kenapa jadi begini? Samad? Yazid Abdallah? Kenapa jadi begini? Kita orang Islam, kita ada Quran, kita baca Quran, tapi kita tak ikut Quran. Satu negara pun tak ikut. Apa tanda dia tu, Rashidi? Makna kita tak ada iman pada Quran. Tak ada iman. Kita ni baca Quran tu untuk baca je, ikut tak mau. Itu kenapa kita tak percaya Quran. Adalah perkataan Allah. Kita kenapa tak percaya Quran? Kita tak percaya Allah. Ke tahap yang mana kita boleh ikut Quran. Yazid percaya Quran tu perkataan Allah. Yazid, kakak dia semua mengaji Quran. Dia kata kakak dia qari. Qari boleh lah. Membaca dengan bagus. Belajar daripada qari Malaysia, Siti Rahmah. Hajar Rahmah, Johor punya. Belajar. Jadi itu je lah. Semua orang Islam seluruh dunia tak ikut Quran. Dia baca pun tak faham. Diterjemah kepada bahasa dia pun dia tak faham. Saya baca semua bahasa Inggeris. Terjemahan Inggeris boleh jaki kepada Samad. Samad ni boleh dikatakan kita orang tahu Inggeris lah. Dia tak faham. Semua tak faham saya. Setiap kali saya suruh dia baca, dia tak faham. Apa tanda dia tu? Rashidi memang tak faham. Satu, dia iman tak ada. Yang kedua, Inggeris dia buruk. Inggeris dia buruk, iman tak ada. Memang dua-dua dia buat dia. Kalau Inggeris dia betul pun dia tak faham. Kalau kita nak terjemah Quran ni, kita kena faham Quran. Kalau kita tak faham Quran, kita terjemah dia word by word. Kita tak tahu apa sebenarnya yang Allah mahu ni. Sebab itu orang Islam Quran tak faham, tak ikut, tak amal. Jadi kita dikirakan orang yang membelakangkan Quran. Umat Muhammad SAW ni dikira apa? Orang yang membelakangkan Quran. Maksudnya Quran letak belakang lah. Bontot misalnya. Bontot, belakang bontot ke Quran. Itulah orang Islam, membelakangkan Quran. Kalau dia mendepankan Quran, dia mesti ikut Quran tu. Kenapa dia nak negara negara berperlembagaan, negara beraja dan berperlembagaan? Ikut apa? Perlembagaan apa? Westminster. Apa sama? Ikut apa?
British punya tu lah. Kita punya ni ikut perlembagaan Britain tu kan. Perlembagaan kita. Raja berperlembagaan, tapi perlembagaan kita tu tidak ikut Quran. Ikut Quran ke? Kalau kita ikut Quran, kita tak payah perlembagaan, semua ada kat Quran. Ini Quran pun tak faham, baca pun tidak. Mana nak buat jadi perlembagaan? Orang Islam tak boleh faham lah. Hukum hudud je dah bergaduh sampai sekarang. Hukum hudud tu yang dalam Quran, orang Islam bergaduh seluruh dunia. Maknanya bila kita belakangkan Quran ni, maknanya kita belakang siapa? Kita belakangkan Allah. Kalau kita belakangkan Allah, siapa kita? Jadi sebenarnya janganlah mengaku beriman, beramal soleh. Nabi SAW sendiri sebelum masih hidup, umatku telah membelakangkan Quran. Dia kata pada Allah. Sebab umatku tak nak ikut Quran. Zaman tu, waktu dia hidup. Bayangkanlah sekarang. Jadi manusia ni semua tak mau ikut Quran, tak mau ikut yang benar. Mau ikut kepala otak dia. Mau ikut apa dia nampak, apa dia faham. Sedangkan apa dia nampak, apa dia faham tu salah dan tak betul. Maka rosaklah manusia, binasalah manusia, duka citalah manusia, hinalah manusia. Akibat tidak mau mendepankan Quran. Kalau kita mendepankan Quran, kita beri masa untuk meningkatkan iman kita. Kalau sekarang kita tak faham Quran, kenapa? Mesti ada jawapannya. Sebab iman lemah. Untuk kita faham Quran, kita mau jadi orang takwa. Nak jadi orang takwa, apa kerja dia? Tapi ini semua kita tak fikir. Allah SWT beritahu Alif Lam Mim. Kenapa turun ayat mula-mula ni jadi Alif Lam Mim? Sebab Allah nak bagi tahu kita baca Quran ni dengan yakin ke tahap yang Allah mahu. Tidak ada yang siapa yang tahu melainkan Allah. Itu sebenarnya. Tapi Rashidi baca Alif Lam Mim, dia pun tak percaya. Tiada yang tahu melainkan Allah. Dia baca je lah Alif Lam Mim. Itu kalau dia baca. Dia tak baca. Worse lagi. Samad baca Alif Lam Mim, tapi bukan dengan yakin ke tahap yang mana tiada yang tahu melainkan Allah. Jadi bila kita baca Quran dengan yakin tak ada ke tahap yang Allah mahu, tiada yang tahu melainkan Allah, semua Quran tu kita tak faham. Allah tak bagi faham lah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak kuturunkan Quran ni melainkan petunjuk bagi orang yang takwa. Ini ayat turun zaman Nabi, zaman semua sekali. Kerana penting kita ada takwa untuk faham Quran. Untuk takwa tu mana? Iman kuat pada Allah. Allah bagi tahu beriman kepada yang gaib, mendirikan semayang dan membelanjakan sebahagian harta yang Allah kurniakan. Ini pun dia tak faham ayat. Semua yang baca khutbah, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Lepas tu sebenarnya bila bercakap bertakwalah, tak payahlah cakap dengan sebenar-benar takwa. Maknanya ada juga yang pura-pura takwa. Sebab itu dia cakap bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jangan bermain-main takwa. Jadi takwa ada rupa lah. Orang macam Sufyan ni rupa takwa pun tak ada. Baju macam barat, kadang seluar pendek. Tapi macam Rashidi ni ada rupa takwa. Sebenar-benar takwa. Sebab ada orang yang sepalsu takwa macam kamu. Tapi malangnya di dunia ni semuanya palsu. Semuanya pura-pura merasa takwa, tak ada takwa, tak ada takut dengan Allah. Allah pun tak nampak, Allah pun tak ingat dalam semayang. Boleh ke orang yang tak ingat Allah dalam semayang ni orang takwa? Agak-agak. Dia ingat semua lain melainkan Allah dalam semayang, kita kata dia orang takwa. Tapi memang pakaian memang nampak takwa. Macam Rashidi, lama dah nampak takwa dia. Tengok aja dia punya pakaian. Dulu lagi dia dahsyat takwa dia. Songkok tak ada, serban.
Sekarang dia malu pakai serban. Sebab saya tak pakai. Saya tak pakai semua serban tersebut. Tak. Sekarang dia bukan pakai songkok untuk segala. Dia paksa. Sebab apa? Bagaimana boleh tinggi pula berpakaian dari syekh dia yang mengajar dan tahu lebih daripada dia. Menulis tafsir Quran pun pakai topi je. Aku pula tiba-tiba nak pakai serban. Sebab itu tak berani murid saya ni pakai serban pun. Ada yang lagi teruk, dia terus buang dia punya topi. Sebab dia kata aku ni memang bukannya tak takwa lagi, macam aku ni keburuk punya perangai. Ni songkok pun aku tak boleh pakai. Songkok tu pun tak boleh pakai. Apatah lagi nak serban. Syekh aku je pakai topi je. Kadang pakai songkok. Apa ada kat aku? Jadi sebab itu je dia tak mau pakai. Kalau tidak bergaya. Siapa yang tak suka bergaya? Semua nak bergaya macam takwa. Oh, bagus je. Semua untuk nama. Bukan untuk Allah. Bukan sebenarnya. Jadi tuan-tuan, bapa sembilan, Allah yang tak nampak ni lah yang namanya ghaib. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Itu gaib tu di situ tu Allah, tuan-tuan. Tak ada Allah. Ingat Allah pun tak ada. Mana takwa? Sebab apa? Allah tak masuk. Kenapa? Kerja melalui mana Allah guna untuk naikkan iman kita tak buat dengan betul. Dan tak mau buat. Kalau kerja tu mau dibuat dengan korban, tak nak. Kalau kerja tu kena korbankan duit sendiri, tak nak. Kalau kerja tu mau tinggalkan kerja 4 bulan, kalau kerja tu kena buat dengan sabar, tak mau marah orang pun tak nak buat. Jadi macam mana nak betul kerja tu, dan macam mana iman nak kuat? Tak buat cara macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak tahu? Sahabat pun tak ada. Sahabat pun tak ada ikut. Okey. Buat gas.